Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Saudara, hari ini hari Isnin saudara. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Osman Salmah, itu juga M Jamil, Nita, saudara Alianza, nama saudara Muhammad Shah, saudara Ying Wai, itu juga dengan Madam K, Azman Shah, saudara Muhammad Muzib Acai, saudara Kain Buruk, tak buruk, saudara M Jamil, apa khabar? Selamat petang, saudara. Saudara John Ringo, apa khabar? Saudara Saleh Saad, saudara Abu Samah, saudara Isuk Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Kelantan hujan tak, saudara? Rasanya hujan tak ke ni? Apa khabar saudara Adam Jebat? Teruskanlah berjuang ya. Saudara Isnizat Sayulan, Hamisdin, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Orang petani. Bagaimana cuaca di Sungai Petani agaknya ya. Saudara Mutalib Meknun, saudara Edi Lato, saudara Kamisan Dahlan, salam dari selamat petang katanya. Saudara Azli, saudara Azman Shah, saudara HY Tiril, nama panjang tak tahu saya nak sebut macam mana. Saudara Jamaluddin Muhammad Bujang, saudara Azimi Saleh, saudara Jamaluddin Rahani, begitu juga Fendi, apa khabar saudara? Saudara Karya Abdullah, sahabat kita saudara Syahar dari Seremban, apa khabar anda semua? Rosli Abu Samah, Rosli Abu Osman saudara. Begitu juga dengan saudara Rising, Kasfa, nama dekat satu channel ini macam-macam nama ada saudara. Seronok saya tengok. Ya, saudara Muhammad Yazid, saudara Edi Lalo, apa khabar? Manjung hujan ya. Oh, di Manjung hujan, musim hujan lah sekarang ni. Miss Wan. Cuaca pun masih lagi dalam keadaan bagi saya lah masih lagi mendung suasananya. Ya, saudara saya Razi, suasana hari pun macam saudara Mak Yazid, saudara Muhammad Syahil dari Port Dickson ya. Port Dickson tu hati-hati saudara, katanya Schwein African, apa ini flu. Iaitu ini merebaknya penyakit apa ini sesama Kinzi Afrika. Saudara Aidan Jebat, tolong cerita pasal kes Tan Kun Swan MCA tu. Itu saya tengah cari lagi. Itu Tan Kun Swan, dia dengan Betty. Dia dijatuhkan hukuman di Mahkamah Singapura dalam isu pen elektrik, saudara. Saudara invite Kain Buruk katanya tak boleh nak invite. Macam mana saudara Muhammad Nazarul, saudara Wan Fadil, saudara Ash, saudara Zul Razali, Junaida, itu juga Azmi Yunus, saudara Azlin Abdullah, Abdul Hamid daripada Kuantan, Zack Eli, saudara Jonit Hamzah, Zamri Ibrahim, saudara Pak Din, apa khabar? Roni Puah, hello. Awal hari ni memang saya bersiaran petang ini cuma mengimbau kenangan silam, saudara Roni. Malam baru saya bersiaran bercerita tentang politik. Siang ini kita mengimbau kenangan silam, saudara. Sambil-sambil itu, dalam suasana begini, saya nak tanya anda makan kuih apa petang ini? Saya tadi ada teman-teman, ada pula saya nampak ini apa ini, yisang, makan yisang. Yisang sedap juga, saudara. Dulu-dulu, saudara, kalau orang Melayu ni makan berspit, kalau gunakan spit, itu jadi satu kesalahan. Malahan dianggap sebagai tidak Islam, un-Islamic. Tapi sekarang tak ada masalah, saudara. Yisang, Perdana Menteri pun guna spit, chopstick saudara. Maksud spit tu chopstick lah. Bila tengok sambutan Tahun Baru Cina baru ni, bukan saja pimpin daripada UMNO, bukan saja pemimpin daripada Parti Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, malahan Tuan Guru Haji Hadi pun gunakan chopstick juga. Jadi tak boleh nak katakan. Begitulah suasana sekarang ni berubah, saudara. Sebab itu saya ingin berpesan pada teman-teman, kalau boleh, jangan kita menjatuhkan hukum lebih awal. Saudara Pok Mi, DAP hadir support bangsa UMNO, bangsa saudara, bukan bercerita untuk apa ini politik lah, saudara.
Saudara Nur Aisyah, salam. Saudara Syah Alam, Nur Aisyah. Saudara Mat Sepana Jaya. Terima kasih. Alan Chua. Dia kata, Alan Chua, dia kata kalau saya pakai topi nampak muda. Sebenarnya saya pakai topi ni saya untuk mengelak. Supaya kalau tidak anda silau kepala. Tu dia. Kalau tidak silau saudara. Jadi siang pakai topi, malam pakai songkok. Supaya tidaklah silau menyilau. Soal ni suasana kita. Saudara Nur Ali, selamat petang. Jang Jerung, saudara saya setia. Terima kasihlah saudara Muhammad Fadli Sani. Putra 980, Nur Azman. Masih lagi saudara nak bercerita pasal politik ni malam nanti saudara Azman. Malam, kenapa tidak waktu malam bila saya memberi pencerahan, anda kemukakan permasalahan ataupun soalan yang berhubung tentang politik semasa. Ini ceritanya adalah mengimbau masa silam saudara. Cerita yang dah berlalu 10-20 tahun yang dulu. Supaya warga kita memahami adanya sejarah. Cerita berlegar dalam masyarakat politik. Sebab saya terlibat dalam politik sekian lama. Jadi persahabatan saya dengan pemimpin-pemimpin masa silam. Banyak cerita-cerita yang agak lucu. Yang elok dikenang. Jadi petang ni saya katakan tadi. Dulu kalau orang Melayu makan nasi gunakan chopstick saudara. Atau makan mie. Maka dianggap un-Islamic, tidak Islam. Malahan ada yang mengatakan kafir pun ada saudara. Tapi sekarang tak ada. Bila saya tengok pemimpin-pemimpin negara sudah pun pandai menggunakan chopstick ataupun kayu penyepit. Bila tadi saya teringat itu kerana tadi saya makan isang. Sedap saudara, isang. Itu yang paling suka, saya suka sangat ini. Bukannya sayur-sayurannya tapi salmon. Dia punya ingredient ataupun dia punya perasa dia tu. Sedap saudara. Imbau masa wartawan. Saudara Talika, saya mengimbau masa saya menjadi wartawan saudara Atan. Kerana waktu itu 20-30 tahun dulu saya menjadi seorang wartawan sebagai jurnalis. Berkawan lah dengan pemimpin negara saudara. Kumat Kamit, KJ mau jadi PM tanpa parti. Itu kemudian malam nanti saudara. Saya minta saudara Lim Boon Chiang. Apa khabar saudara Lim? Kalau anda mempunyai persoalan, permasalahan atau ingin tahu tentang perkembangan politik semasa, kemukakan soalan itu jam 9.30 malam. Waktu saya memberi pencerahan berhubung politik semasa. Ini saya mengimbau. Ini cerita pasal makan baru. Best Pak Long katanya. Betul saudara Mak Fauzi. Kita cerita pasal yisang. Makanan memang sedap saudara. Tapi orang kita ni saya kadang-kadang bila tengok hampir kita akan mengalami musim ataupun sambutan bulan puasa saudara, saya cuma teringat pulut panggang. Pulut panggang ada dua jenis pulut panggang saudara. Satu pulut panggang dipanggil pulut udang. Kerana dalam tu intinya pulut yang di dalam intinya ada sambal daripada udang kering yang dibalut dengan daun pisang dan dibakar. Harum semerbak baunya. Ataupun pulut panggang biasa, kosong. Dia bentuk tiga segi saudara, macam ni. Dia dipanggang, kena perlu dicecah. Dan pulut panggang ini di Kelantan cukup popular saudara. Di Pantai Timur khususnya. Kawasan saya pun saya suka juga makan pulut panggang. Itu sebenarnya pulut kita panggil pulut udang. Saudara, sedap. Petang-petang begini, kalau lah lepas makan isang, dapat pulut panggang. Kena kopi secawan saudara. Bila sebut kopi ni, saya ucap terima kasih pada sahabat saya. Serta Ramsyah. Tak berhenti-henti. Dia kirim saya kopi Mona Lisa daripada Muar. Sedap saudara. Puan Asmah Burhan, Miri hadir. Terima kasih. Di Sarawak saya tak tahu kuih-kuih apa yang sedap makan minum petang. Teringin juga nak tahu supaya beri pencerahan supaya teman-teman kita dapat mengetahui keadaannya. Saya berasal dari negeri Perak. Dulu kita makan pulut udang, ini pulut panggang udang. Sedap saudara. Sekarang ni susah juga nak cari. Malahan mahal saudara. Ada juga jual. Di beberapa pasar malam. Ada. Tapi dulu satu ketul. Pulut panggang ni saudara. Rasanya 5 sen, 10 sen. Sekarang RM1, 20 sen. Mungkin bulan puasa nanti sampailah mencecah RM1.50. Itu ceritanya saudara. Said Noah. Ceritanya cerita pulut panggang. Dulu 10 sen. Sekarang, dulu 5 sen lah sebenarnya. Zaman saya 5 sen. Kemudian naik 10 sen. Naik lagi 20 sen. Sekarang
RM1.50. Macam mana lah nak makan. Isang pun dulu, satu mangkuk isang tu harganya RM1.50. Sekarang RM24, saudara. Bukan ada apa pun, cuma yang ada dalam ingredientnya, sayur-sayuran berserta dengan daging ikan salmon. Mungkin kerana daging ikan salmon itu dia fresh ataupun ikan salmon yang tidak masak, tapi ada ingredient ya, lepas itu digaul dengan chopstick. Orang mengatakan daging itu ya, setengah orang tak makan daging ikan mentah, saudara. Saudara hamba Allah, dalam usia macam ni, memang suka makanan orang Kelantan di Terengganu. Banyak ulam-ulam, ikan masin jeruk. Betul, saudara. Kelantan adalah terkenal dengan banyaknya makanan. Saya suka kalau sampai ke Kota Baru tu, kita pergi ke Pasar Siti Khatijah. Oh, macam-macam kuih muihnya. Aduh, teringin saya. Tapi belum ada waktu untuk saya bertandang ke Kota Baru, Kelantan. Cekmek-cekmek moleknya baik-baik belaka. Cuma saudara kalau datang ke Kelantan, anda membeli belah di Pasar Siti Khatijah atau beli kuih-kuih dan sebagainya, jangan ingat itu anak dara. Sebab banyaknya janda-janda saudara, lawa-lawa. Itu dipanggil cekmek molek. Aduhai orang Kelantan. Saudara Mak Sepana, saudara Muhammad Fauzi, saudara Mak Rudin, saudara Badrul. Terima kasih saudara Noraidah Kamarudin, Puan Noraidah Kamarudin dari Ipoh. Ipoh yang sedapnya seingat-ingat saya adalah popiah. Dekat Taman Srinivasa Agam. Tak tahu apa di mana sekarang ni. Popiah memang sedap daripada Ipoh ataupun daripada Taiping. Di Taiping ada kedai dekat pasar tu, pasar makanan, dekat dengan stesen kereta api. Situ ada popiah dan cendol. Memang cendol Taiping terkenal, saudara. Ipoh sekarang ni yang ada cuma makanan nasi kandar Salim, jelas saudara. Saudara Syuk Asim. Terima kasih. Ini cerita-cerita nostalgia kita masa silam. Saudara. Aziz Syafi'i recite any surah that you know. Saya nak baca surah-surah Al-Quran ni saya tak berani, saudara. Sebab saya bukanlah pelajar daripada tahfiz. Saudara, bahasa Arab ni lain. Salah tak salah kita baca nanti, salah maknanya. Ya saudara, saudara Syed Noor dia kata salah satu keistimewaan Malaysia ialah ada pelbagai jenis makanan. Memang benar sebenar-benarnya, tidak dinafikan. Walaupun Thailand tu banyak makanan, tapi tak sebanyak makanan, jenis lah saudara. Tak sebanyak jenis makanan, kepelbagaian jenis makanan yang ada di negara kita. Sebab itu saya katakan negara kita ni makmur saudara. Datang musim buah mangga, kita boleh buat pulut, kita boleh buat serawa, kita boleh buat, apakah anda lupa? Buah mangga yang manis tu diracik, kemudian diletakkan dalam cawan atau mangkuk, kemudian dituang santan, bubuh sedikit gula, bubuh air batu. Kita makan, saya panggil serawa buah mangga. Itu kalau musim buah mangga. Datang buah durian, macam-macam cerita. Pulut panggang durian, makan pulut serikaya, serimuka, durian, pengat durian, durian makan mentah, dol-dol durian, wajik durian. Aduh, sebut makanan ni petang-petang saudara. Saya tak tahu apakah anda makan petang ni. Cuba cerita dengan saya. Saya kemudian ni saudara Aziz Syafi'i dia kata kalau boleh Al-Fatihah pun tak apa, dalam hati pun tak apa. Memang saya memulakan bicara saya selalunya saya akan membacakan surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan surah Qul Huwallahu Ahad dan Ayatul Kursi. Itu yang paling penting saudara. Saya berdoa kepada Allah SWT agar pencerahan saya ini mendapat keberkatan dan manfaat mereka yang berkesempatan bersama dengan saya. Saudara Rafi Kelapa Muda, pelik juga. Mana datangnya nama kuih lompat tikam badak berendam. Ini satu benda yang saya pun kadang-kadang fikir, kuih badak berendam tak ada pun badak yang berendam. Kuih dia lompat tikam tu boleh tahan sikit saudara sebab dia dalam satu bekas, kemudian kita nak makan tu ada 2-3 ada dia punya kita panggil macam tepung, macam tepung pelita juga saudara, tapi ada inti. Lepas tu ada dia punya santan kelapa, lompat, itu lompat tikam. Dan ada juga ini warna merah tu, macam bukan agar-agar saudara, sagu. Sagu, bukan sagu gula Melaka saudara, sagu warna merah. Ini cuma ada di Kelantan. Begitu juga saudara, kalau saudara pergi ke Pahang, di Pahang ada dia satu jenis makanan memang tak dapat tempat lain. Itu dia punya
apalah nama, manis lah, cukup manis tapi makan memang sedap di Pahang. Begitu juga kalau saudara pergi ke sekitar kawasan Rompin. Saya pergi ke Rompin, teman-teman beri saya makan lemang, tapi bukan lemang buluh saja, lemang periuk kera. Oh, punyalah sedap. Mula-mula saya ingatkan ubi keledek, rupanya bukan. Ya lemang. Sini saudara Rafi Kelapa Muda petang ni makan kuih hang kasturi. Kuih kasturi ni. Dulu-dulu saudara, kuih kasturi ni, arwah mak saya ataupun nenek saya panggil Wan lah. Allahyarhamah Wan saya ni, kalau kita buat bubur kacang. Ataupun di kampung saya selalunya bubur kacang ini adalah sebagai hidangan bila malam persandingan seorang. Malam seorang mempelai, dia panggil malam bersanding seorang ataupun malam berinai. Saudara. Jadi jamuannya bubur kacang. Jadi lebihan bubur kacang itu. Selalunya tuan-tuan rumah ni akan bagi kita bawa balik. Jadi lebihan itulah yang akan dijadikan, digaul dengan tepung, jadilah kuih kasturi. Bukan kuih hang kasturi, saudara. Azlin Abdullah, air tika lompat. Air tika lompat saya tak pernah dengar. Kuih kerbau guling tak tahu saya. Di Kelantan ada ke saudara tadi? Saudara Selapar dia kata ada kuih kerbau guling, saya tak tahu. Saudara Muhammad Fauzi, bukan sagu, orang panggil asam gupar. Kuih puteri mandi, kita mengintai, tak nampak pun puterinya saudara. Kuih puteri mandi, kita intai juga, tak ada puteri mandi. Begitulah indahnya kuih-kuih serba nika kuih muih warga bangsa kita. Sedap saudara. Kuih kasturi ada, kuih tepung pelita ada, tak ada pun pelita tepung tu saudara. Kuih badak berendam ada, kuih cucur badak ada, tak ada badak saudara. Kemudian kuih cucur keria. Kuih cucur keria ni saudara dibuat daripada ubi keledek. Yang sedapnya sebenarnya disira dengan bagi saya lah, saya lebih suka makan kuih cucur keria disira dengan gula merah ataupun gula kabung. Bukan gula putih. Kadang-kadang nampak putih tu saya nampak tak berapa sedap. Tapi kalau kuih ini di Melaka banyak kuih ni. Begitu juga kalau saudara pergi ke Johor apa kuih apa? Sebenarnya ada di Kelantan kuih kerbau guling terkenal semasa bulan puasa. Saudara Razali kalau ada masa kirimlah kat saya nak tengok lah. Kalau teman-teman saya di Kelantan, kalau benar ada kuih kerbau guling, saya nak tengok macam mana dia kata kerbau guling. Dia asas apa? Apakah asasnya pulut ataupun tepung? Saudara. Saudara terima kasih saudara Cik Pak Makno, saudara Haratan, saudara Aziz Bakar. Keledek goreng cicah susu, sedap. Saudara Aziz Bakar, kita tak cicah susu kalau keledek goreng. Memang keledek ini, ubi keledek dikupas kulitnya, kemudian diracik sekeping-sekeping, selalunya kita makan cicah dengan gula. Ataupun yang sedap lagi tu kalau gula merah. Bukan gula brown sugar, tidak salah, gula merah yang dulu-dulu tu dalam satu guni. Dia kadang-kadang waktu saya kecil-kecil dulu kalau saudara ingat, gula merah ni ada berketul-ketul. Yang ketul-ketul terasa macam coklat. Buat dodol pun kena pakai gula merah itu, dipanggil gula merah. Saya ingat gula yang tidak selalunya datang daripada India lah rasanya. Sebab banyak di kedai-kedai mamak. Gula merah ini digaul dengan parutan kelapa, cicah dengan ubi keledek ataupun ubi kayu. Saudara. Bengkang kelapa muda, guna air nyor lagi tu, saudara Syukri Syafi'i. Bengkang kelapa muda, saya biasa makan kuih bengkang, tapi tak tahulah guna air kelapa muda, saya tak tahu. Belum pernah rasa. Makanan Jawa dia kata di Zala Bahari, mungkin di sana kot, ketiwul. Saya tak pernah rasa. Kuih ketiwul saya tak pernah rasa, saudara. Cucuk kodok lagi rare. Itu memanglah, pergi mana-mana pun boleh jumpa, saudara Mak Yuzi. Saudara Zira Stapa, dia kata asasnya tepung dicampur dengan kelapa muda yang diparut. Tepung itu bagi saya lah. Kalau tepung dicampur dengan kelapa muda diparut apa semua tu, baru kemudian dilenyek, diletak atas diletak atas lipat sebagai kuih lemping. Lemping ni makan dengan sama ada sama tumis, sama ada sama sotong, sama tumis ikan bilis ataupun cicah dengan gula merah. Adik saya suka makan kuih lemping, saudara. Adik saya sekarang ni tinggal di Alostar. Dia kalau dia tengok kuih lemping tu, dia akan cicah dengan kari ataupun
Ataupun ni memang banyak orang tak tahu. Paling rare. Gula tu dituang dengan kopi. Kopi O tuang dengan gula banyak. Cicah dengan kuih lemping. Dia boleh makan 3 keping, saudara. Cucuk kodok lagi dia. Saudara, adakah kuih lompang dan kuih tepung pelita nama yang sama? Tak sama. Kuih lompang, dia warna brown ataupun warna apa? Kita panggil brown, dia panggil apa? Warna perang. Dan tepung pelita dia putih. Itu bezanya. Tepung pelita letak dalam daun pandan yang dibuat. Kadang-kadang orang panggil macam setengah orang panggil kuih kemeh macam itulah. Tapi itu kuih tepung pelita. Kuih lompang lain. Kuih lompang ni dia macam kuih lain juga, tapi ada kelapa, ada isi kelapa, makan dengan kelapa. Okey saudara, itu kita kuih-kuih. Besok kita sambung lagi cerita pasal kuih muih. Saudara, petang-petang begini seronok juga cerita. Petang ni topik kuih ke? Ada saudara Azli, ada cerita. Dan sekarang saya nak ingin bukan meninjau, kita kembali pada sejarah silam saya, hubungan mesra saya dengan mantan Menteri Besar Selangor, iaitu Tan Sri Muhammad Haji Mat Taib. Jangan lupa saya. Tan Sri Haji Mat Taib ni dulu dia dapat gelaran dia tu apa ke? Kata boxing ni. Mike Tyson. Tan Sri Mat Taib terkenal dengan gelaran Mike Tyson kerana beliau berani, memberi ceramah apa semua, penuh bersemangat. Di Selangor beliau dikenali sebagai Mike Tyson. Saya bersama dengan Tan Sri ni, perkenalan saya lama juga. Tapi yang saya ingat satu hari itu, hampir dengan pilihan raya umum nak diadakan. Jadi saya bertandang ke pejabat UMNO Selangor. Pejabat UMNO Selangor waktu itu terletak di Jalan Ipoh, belakang Pasar Borong. Belakangnya Pasar Borong. Dulu Pasar Borong tu, sekarang ni Dewan Tun Abdul Razak 2, UMNO. Tapi dulu belakang tu Pasar Borong. Di situ lah Botak Cheng. Jangan lupa saudara, Botak Cheng dulu bekerja sebagai penjual sayur dengan abang dia. Di belakang Pasar Borong tu, berhampiran dengan tabung haji. Di atas sebelum naik ke atas bangunan UMNO Selangor tu ada klinik. Klinik Harnam Singh, ENT, Ears, Nose and Throat. Pakar telinga, hidung dan tekak. Datuk Harnam Singh. Jadi saya naik ke atas tu sebenarnya berhasrat untuk bertemu dengan Allahyarham Datuk Harun Idris. Kerana beliau baru saja dibebaskan daripada penjara dan beliau diminta untuk memimpin menjadi Ketua Perhubungan UMNO Selangor dan menjadi pengarah pilihan raya negeri Selangor. Jadi saya naik ke atas. Datuk Tan Sri Mat Taib ni waktu tu, saya ingat lagi, dia suka baju kemeja putih, lengan pendek dan keluar. Nampak macam orang kampung biasa sebab latar belakang dia adalah daripada TV pendidikan. Beliau adalah seorang guru, cikgu, saudara. Jadi bila naik atas tu saya duduk sebelah dia. Apa khabar Datuk? YB kata, "You bertanding tak?" Dia kata. Tanding. Tiba-tiba saya dengar satu orang jerit nama dia. Ini cerita benar saudara. "Oi Mat, kau nak bertanding ke tidak? Cepatlah sikit, bagi nombor kad pengenalan." Tan Sri Mat Taib ni orangnya baik saudara. Dia pun bangun, takkan serahkan dia punya kad pengenalan, dapat nama. Ini macam nak ditulis watikah pelantikan bertanding. Kemudian duduk balik, saya kata Tan Sri. Saya tak panggil Tan Sri, waktu belum dapat Tan Sri pun. Saya panggil abang, bang. Saya kata Allahyarham pun dah. Yang jerit dia tu Allahyarham saudara Mokhtar Syuib, adik kepada Mufti Syuib. Dia jadi steward sekerja UMNO Selangor. Saya kata, "Mokhtar ni tak tahu ke? You ni calon menteri besar." "Hish, jangan dek," dia kata. "Nanti tahu dia orang, naya bang." Sekejap ni jom kita turun minum kat bawah. Jadi kami pun turunlah. Minum kopi, minum teh tarik di beberapa gerai. Begitulah merendah dirinya Tan Sri Mat Taib ni, saudara. Kita minum dekat gerai milik Kalam Hamidi, pelakon dramatis dari Singapura. Dia ada gerai di situ. Dia kata, hero Selangor dah sampai. Dia mulut bising. Saudara Kalam Hamidi ni, "Nak makan sekarang ni yang sedap, saya masak mi rebus," katanya. Saya tanya, "Bang, nak makan apa bang?" "Kita minum teh je lah dik." Kami pun bersembang. Dia kata, "Dari mana you dapat tahu cerita saya akan jadi menteri besar?"
Sebab saya waktu itu wartawan, saudara. Tentulah banyak orang politik suka berkawan dengan wartawan untuk mendapat informasi yang terkini. Jadi saya kata saya dipahamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya kata semalam saya jumpa dengan beliau. Masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pendidikan. Saya kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, you calon Menteri Besar. Jangan cerita dengan orang. So saya nak tanya dengan you lah lebih awal. Kalaulah seandainya you dapat jadi Menteri Besar Selangor, apa you nak buat? Dia kata Selangor ni sebenarnya saya berusaha untuk dapat jadi macam Datuk Arun, dia kata. Tu yang kat atas tu. Itu idola saya. Saya begitu mengidolakan kepimpinan Datuk Arun, dia kata. Sebab selepas Datuk Arun, Selangor dipimpin oleh Allahyarham Datuk Ahmad Rafi'i. Lepas tu Tan Sri Ahmad Razali, Allahyarham juga, adik kepada Tun Siti Asmah, adik ipar Tuan Mahathir. Jadi Selangor lepas Datuk Arun, Wak Hormat, daripada saya panggil dia Wak Hormat lah, rapat saudara. Kemudian Tan Sri Ahmad Razali, kemudian waktu itulah Tan Sri Muhammad Mike Tyson. Jadi saya kata kabarnya you akan menggantikan Tan Sri Razali. Jangan bising-bising ya. So saya kata apa yang nak buat? Dia tanya dengan saya, masa jadi wartawan dulu, apa ini antara permintaan you daripada Tan Sri Razali Memali? Saya kata, kalau Tan Sri jadi Menteri Besar, saya cuma minta supaya disediakan 2 buah van untuk para wartawan. Mengikut ke mana saja beliau pergi dalam merasmikan aktiviti-aktiviti politik. Itu dia kata memang Tan Sri Razali dia memenuhi janji dengan saya. Dia menyediakan 2 van siap dengan driver. Kalau mana-mana wartawan, kalau ada majlis di Tanjung Karang, tak perlu bawa kereta sendiri. Naik van ini semua. Sebab wartawan masa itu ramai, saudara, daripada State Time, daripada Berita Harian, daripada Utusan, daripada Tamil Nesan, Sokabau Cina. Jadi ramai kami. Jadi itulah antara yang dilakukan oleh Tan Sri Allahyarham Tan Sri Razali Muhammad Ali. Jadi dia kata, takkan nak bagi band juga? Tidak, saya kata. Sebenar-benarnya saya melihat di Selangor ni banyak berlaku ketirisan, saya kata. Ketirisan macam mana kena? Saya kata wasting. Kadang-kadang iyalah esko-esko yang ada pun tidak mau memikirkan soal rakyat. Okey dek, kata. Abang sampai nanti kalau abang jadi Menteri Besar nanti, pertama sekali abang akan lakukan sistem jimat cermat. Memang betul, selepas beliau dilantik sebagai Menteri Besar Selangor, waktu itu di Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor, pukul 1:30 hari tutup lampu. Langkah jimat cermat. Begitu juga pukul 5 petang, tak terbiarlah lampu. Yang kedua, dia sebab saya mengatakan bahawa banyak masalah rakyat tidak dapat dipenuhi. Dia kata okey, kita hari Rabu kita buat stengkok, hari Khamis. Itulah Dato' Tan Sri Mat Taib memulakan satu kegiatannya, iaitu hari bertemu rakyat pada hari Khamis. Penuh orang. Jadi dalam temu-menemu itulah, saudara, saya ingat lagi, rupanya dia bertemu dengan Kuyah. Ini yang heboh ni, saudara. Mike Tyson kita ni. Ini cerita paling wow, saudara. Heboh satu Melaya. Masa dia bercinta dengan Kuyah, banyak orang tak tahu. Saya rapat dengan Kuyah, iaitu Tengku Zahariah, anak anda kepada Tuanku Sultan Selangor. Itu adinda kepada Sultan Selangor hari ini, Tengku Puteri Zahariah. Saya baik, dia ceritalah bagaimana percintaannya dengan Tan Sri Mat Taib. Dia kata kadang-kadang dia panggil Tan Sri Mat Taib ni Mamat. Mari tahu, Mamat ni kadang-kadang bila naik kereta dengan dia mesyuarat di Majlis Tinggi UMNO. Saya duduk dalam kereta makan kacang. Jadi artinya pemandu Tan Sri Mat Taib tu tahu cerita kisah cinta beliau. Kemudian yang jadi hebohnya selepas pembangkang meledakkan kisah bagaimana Tan Sri Mat Taib ini berkahwin di luar negeri, iaitu di selatan Thailand. Heboh. Jadi saya pun waktu itu berjumpa dengan almarhum tuanku. Dia kata nak jadi nak kahwin tu kahwinlah. Ini bergarak berkompang-kompang pergi ke Thailand tu apa hal. Tuanku rupanya, tuanku tak gemar mendengar cerita bahawa perkahwinan anak baginda dilakukan di Thailand. Jadi saya bila dapat peluang berjumpa dengan Tan Sri Mat Taib, dia kata, bang, benar-benarnya you ni macam hang tuah tau. Tapi hang tuah moden.
Itulah belum mendapat gelaran Mike Tyson. Orang hebat kerana Hang Tuah zaman di Melaka dulu usahakan mengganggu ataupun bercinta dengan puteri raja. You ganggu gundik-gundik raja pun hukuman bunuh. Ini kan pula tiba-tiba heboh cerita Tan Sri Mat Taib berkahwin dengan puteri raja. Tapi bagaimanapun, saya kata dengan Tan Sri, you lebih hebat daripada Hang Tuah. Dan Selangor, itulah dalam sejarahnya. Bapa mertua Sultan. Menantu jadi menteri besar. Hebat bang, dia kata. Dia ketawa aja. So, saya kata dekat dia, sebenarnya susah juga ni macam mana nak tabik. Saya kata, tuanku tak marah pada you bang. Saya panggil selalu bila rapat, dia panggil abang je lah. Tuanku tak marah dengan you bang sebenarnya. Memanglah bapa mana yang tidak akan kecewa kalau dapat tahu anaknya dilarikan, kahwin di selatan Thailand pula tu. Berkompang-kompang dia tahu keluar dalam utusan besar. Itu masa saya jadi wartawan dulu. Saudara. Jadi saya cakap dengan Tan Sri Mat Taib, saya kata the best thing, surrender. Surrender, pergi jumpa tuanku baik, kata insya-Allah. Tuanku Sultan Selangor, almarhum tuanku Sultan Selangor dulu memang orang yang berjiwa rakyat juga. Cuma dia Tan Sri Mat Taib kata di mana dia punya weak point. Dia kata dia mengkagumi Dr. Mahathir. Jadi you masuk kalau dapat jumpa menghadap tuanku, you salam aja dengan dia, cakap Dr. Mahathir kirim salam. Lemahlah dia kata. Bagi kunci. Jadi macam mana satu ketika Tan Sri Mat Taib menghadap tuanku dan apa yang saya pesan dia buat. Akhirnya tak ada masalah, tak ada perdamaian. Jadi berlangsunglah rumah tangga antara Tan Sri Mat Taib dengan Kuyah atau Tengku Puteri Zaria. Tapi malangnya rumah tangga mereka tak lama. Sebab saya ingat lagi ada satu ketika tu saya menghadap baginda di Selangor. Dia kata, Mamat ni yang kahwin dengan anak itu buat apa? She's a problem, katanya. Oh, tuanku. Tapi tak apalah, dah kahwin tu saya terima je lah, dia kata. Ini sebab satu ketika Kuyah bergaduh sebab dia sambut Tan Sri Mat Taib di airport. Airport masa itu di Subang, saudara. Dia balik, Tan Sri Mat Taib balik dari rombongan melawat Filipina. Dia balik, jadi janjinya katanya Tan Sri Mat Taib akan makan tengah hari di rumah Kuyah. Bukan di rumah kediaman resmi Menteri Besar. Jadi Kuyah pun sambut. Kuyah pun tak sabar. Dia pun sambut Tan Sri Mat Taib dekat airport. Jadi Tan Sri Mat Taib kata, kalau ya pun tunggulah dulu. Sebab waktu itu isteri pertama Tan Sri Mat Taib pun ada. Kuyah bawa anaknya Hafiz, saya ingat lagi. Lepas tu dia serah pada Tan Sri On Ismail. Waktu itu beliau adalah sebagai speaker Dewan Negeri. Dan adalah berlaku silih faham semua. Kuyah ni dia balik rumah. Dia bawa kereta, dia bagi tahu driver dia, jangan bawa kereta, I bawa. Dia pergi ke kediaman Menteri Besar, habis dia langgarnya secara kereta-kereta Tan Sri Mat Taib. Jadi Tan Sri Mat Taib pun pening. Saya kata, you mengadu kat tuanku. Mengadu kat tuanku. Jangan disimpan kerja ni. Jadi dia bercerita dengan tuanku pun bersimpati. Jadi begitulah saya melihat eratnya hubungan antara Sultan Selangor dengan Menteri Besar. Cerita Tan Sri Mat Taib sebab itu dia dapat gelaran Mike Tyson. Cuma malangnya. Dia mentadbir negeri Selangor memang ada pembangunan. Banyak juga kampung-kampung baru dibangunkan. Dan banyak juga warga bangsa kita memperoleh kesempatan untuk memiliki hartanah di sekitar negeri Selangor. Tapi tentulah dia membangunkan sekitar kawasan di Batang Kali. Itu kawasan yang diwakilinya. Di Hulu Selangor, saudara. Dan juga begitu juga tidak dilupakan macam di Dengkil, di Bangi, Ulu Langat. Begitu juga di Tanjung Karang, di Sabak Bernam. Jadi artinya Tan Sri Mat Taib ini memang benar-benar dia move on bekerja. Saudara A.M. Muhammad, dia Tan Sri Mat Taib kat mana sekarang? Sekarang ni boleh tinggal di Shah Alam dan juga di Kelana Jaya. Dulu rumah dia kat Kelana Jaya, saudara. Saya pun lama tak jumpa. Teringin juga. Sebab orang baik. Tan Sri Mat Taib ni orang baik. Dia tak pernah marah. Bila wartawan buat cerita benda begitu, tidaklah pula cakap, kenapa you buat cerita begini? Tak ada. Bila jumpa dia, cara dia menyindir. Hebat juga cerita saya ya. Dia katanya dia melahirkan, tak payahlah buat cerita begitu. Itu maksudnya. Tapi hebat juga cerita saya ya. Saya kata Tan Sri, Datuk. Masa itu dia Datuk lagi, belum dapat Tan Sri. Duk, hebatlah. Lebih hebat daripada Hang Tuah.
Sebab memanda menteri kahwin dengan puteri raja. Dia pun gelak saudara. Itu Tan Sri Mat Taib. Cuma yang saya bersimpati dengan beliau apabila adiknya Datuk Ridwan ni terlibat dalam perniagaan sektor hartanah. Jadi dia beli tanah juga di Australia. Jadi bila satu ketika dia pergi melawat Australia, jadi adik dia bagi dia duit untuk membayar hartanah sana. Jadi wang itu dimasukkan dalam beg, tapi di Australia setiap pelancong siapa saya yang datang ke Australia, kalau you bawa wang lebih daripada 10,000 Aussie dollar ataupun 10,000 duit Australia, you kena declare. You kena bagi tahu pada pegawai immigration ataupun pegawai lembaga silam negeri. Jadi mungkinlah jadi pegawainya tak begitu alert tentang keadaan begitu, Tan Sri Mat Taib bawa. Maka dia dicekup oleh penguasa di Australia. Jadi heboh satu Melaya. Dan keadaan begitu banyaklah tuduhan-tuduhan tentang korupsi dan sebagainya. Macam mana kisah duit yang dia bawa dulu tu? Ya, saudara Mak Nasir, ini saya cerita tentang duit itulah dia bawa ke Australia untuk membayar sebahagian untuk hartanah yang dimiliki oleh adiknya Datuk Ridwan. Itu sebenarnya bukan duit dia, tapi orang abang adik. Jadi dia pun tak tahu sebenarnya undang-undang di Australia. Tapi bila perbicaraan di mahkamah, dia kata, I don't know. Dia maksudnya dia tak tahu undang-undang Australia. Tapi orang kata dia tak kerti cakap orang putih. Merepek dia orang ni kadang-kadang, saudara. Itu ceritanya. Jadi orang baik macam Tan Sri Mat Taib dan Mike Tyson of UMNO dulu. Saya suka berkawan dengan beliau, bersahabat dengan beliau, walaupun selepas itu beliau jatuh, digantikan oleh Datuk Abu Hassan Raja Omar. Tan Sri sekarang, Allahyarham. Saya melihat beliau adalah seorang pemimpin berjiwa rakyat. Soal peribadi, sebab itu saya katakan, kadang-kadang kita tak perlulah lontarkan masalah peribadi ini mengatakan ini apa-apa untuk menjulang politik. Dulu masa kabus tebal, helikopter bawa beliau pernah singgah kampung saya di Kuala Lipis. Tinggal tinggi betul dia. Ya, saudara Muhammad. Dia orang tinggi lampai orangnya. Sebab itu kita panggil Mike Tyson. Sebab itu saya kata, oh hebat. Saya tanya dengan Kuyah macam mana ini Tan Sri Mat Taib? Oh hebat. Dia kata, memang hebat. Lelaki yang segak, bergaya orangnya. Ada tai lalat di kat dagu dia macam saya lah juga. Tapi saya tak se-handsome Tan Sri Mat Taib. Saya pun tak tinggi Tan Sri Mat Taib. Saya pendek aja, ketik. Tetapi saya melihat orangnya baik. Cuma dia suka dengan saya sebab saya tak pernah mengambil kesempatan. Sebab tu saya katakan kepada anda semua, 4 Menteri Besar Selangor yang saya kenal, termasuk Allahyarham Datuk Arun. Daripada Wak Hormat pindah kepada Tan Sri Ahmad Razali, kemudian pindah kepada Tan Sri Mat Taib, pindah kepada Datuk Abu Hassan. 4 Menteri Besar ini memang rapat dengan saya, saudara. Tapi walaupun isi saya orang Selangor, 1 inci tanah pun di Selangor saya tak ambil. Sebab itu mereka suka berkawan dengan saya, sebab saya tak ambil kesempatan. Jadi kita ni sebagai teman-teman semua, saya mengharapkan janganlah kita menjadikan politik ini, sebab itu saya marah, saudara. Jangan menjadikan hubungan kita dengan pemimpin politik ini untuk mengaut kekayaan. Hak rakyat, pulangkan pada rakyat. Itu yang selalu diingatkan oleh Tan Sri Mat Taib pada saya. Dia kata, Mal, kita ni sebagai pemimpin, kalaulah hak rakyat itu, pulangkan pada rakyat. Saudara, selamat minum petang, cerita Mat Taib, Mike Tyson dan Kuyah. Saya telah perjelaskan. Mana Kuyah, lama tak jumpa. Orangnya baik dan saya seronok bersembang dengan Kuyah ni. Dia kadang-kadang dia ajak rumah dia, dulu dia duduk dekat Taman Tar. Dia tengah telefon dia, Kuyah, I nak datang ni. Kalau datang tu dia belanja makan. Dia suka makan daripada pesan daripada Hotel Hilton. Dulu Hilton Hotel, saudara. Ialah anak raja, saudara. Kita ni rakyat biasa dapat berkawan dengan anak raja, tentulah kita rasa bangga. Apatah lagi jadi menantu raja. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera, selamat petang. Jumpa jam 9.30 malam nanti, saudara.